78% bumi orang Palestin mereka ambil, ataupun lebih tepat untuk kita katakan mereka curi secara paksa, bukan dengan cara perbincangan, bukan dengan cara harmoni. Mereka ambil secara ganas, dan kesan daripada pengambilan tanah secara haram, kesan daripada keganasan pada tahun 1948 yang dipanggil Nakbah itu, maka pada ketika itulah lebih kurang 750,000 rakyat Palestin menjadi pelarian. Dan pada tahun 1948, pada tahun Yahudi menegakkan negara haram Israel. Israel haram tertegak pada tanggal 14 Mei 1948. Pada tahun itulah Nakbah berlaku. Nakbah seperti yang saya sebutkan bermaksud katastrofi dalam bahasa Inggeris, bermaksud malapetaka dalam bahasa Melayu kita. Kita di Malaysia jangan tidak kenal Nakbah. Bermula tahun 1948, maka Nakbah berlaku, malapetaka bagi orang Palestin, terutamanya orang Islam. Dan bermula Nakbah itu, tiba-tiba 78% tanah Palestin diambil oleh Yahudi Zionis. Bermula tahun 1948 berlaku Nakbah, tiba-tiba 78% bumi orang Palestin mereka ambil, ataupun lebih tepat untuk kita katakan mereka curi secara paksa, bukan dengan cara perbincangan, bukan dengan cara harmoni. Mereka ambil secara ganas, dan kesan daripada pengambilan tanah secara haram, kesan daripada keganasan pada tahun 1948 yang dipanggil Nakbah itu, maka pada ketika itulah lebih kurang 750,000 rakyat Palestin menjadi pelarian. Kemudian jumlahnya bertambah sampai sekarang. Jadi siapa yang boleh melarang rakyat Palestin daripada bangkit? Dan untuk bangkit mereka perlukan suatu kekuatan yang tersusun. Maka lahirlah Hamas di bumi Gaza. Takkan nak bangkit cara terpancar-pancar, secara ad hoc, mesti kena ada kekuatan yang tersusun. Lahirlah Hamas, lahirlah Brigade Al-Qassam yang mempertahankan Gaza yang masih ada secara yang tersusun. Dan disebabkan serangan Israel, serangan militeri, serangan ketenteraan. Mana cukup sekadar baling kutip batu saja. Suatu ketika itu mungkin menasabah sebab tidak ada kekuatan. Ketenteraan dihadapi dengan sesuatu yang setanding dengan ketenteraan itu. Maka Allah berikan kekuatan pada Palestin, terutama orang Islam, dan mereka ramai dari kalangan yang mendapat PhD, dan dia balik untuk buat sesuatu untuk Palestin. Lahirlah roket-roket, dan itu yang menakutkan Israel. Sehingga kan ada laporan Al Jazeera yang menyebutkan baru-baru ini selepas Israel melakukan apa yang mereka lakukan sekian lama, itu belum kita sebutkan tembakan secara melulu dalam masjid, apa yang mereka buat pada Masjid Al-Aqsa, itu belum kita ceritakan lagi. Itu dan lain-lainnya menyebabkan Hamas bertindak baru-baru ini. Dalam masa 20 minit 5,000 roket dilancarkan secara strategik ke dalam bumi Israel. Dan ketika dunia mengatakan, oh Israel teknologinya hebat, tiba-tiba Hamas menampakkan teknologi mereka tak hebat. 5,000 roket masuk, dan ini mengejutkan Zionis Israel kerana keperluan. Dan kesannya Hamas dan juga Palestinian mereka faham mesti Israel akan bertindak balas, sehingga ada orang mengatakan hancurlah Gaza kali ini. Tapi kita bercakap juga berdasarkan dalil. Dalil nas menunjukkan mereka takkan hancur. Ada sebuah hadis sahih yang Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat. Kiamat tidak akan berlaku sehingga berlaku peperangan antara Yahudi dan umat Islam. Jadi umat Islam takkan hancur. Tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan antara Yahudi dan umat Islam, dan golongan Yahudi akan dibunuh. Ini pada suatu ketika dekat dengan kiamat berlaku peperangan dan Yahudi akan dibunuh. Adakah itu sekarang? Kita tidak tahu. Ini maklumat ghaib. Tarikhnya bila kita tidak tahu tentangnya. Tapi kepastian ialah ini. Akhirnya golongan Yahudi akan dibunuh. Sehingga jika ada Yahudi bersembunyi di sebalik batu atau pokok, maka batu dan pokok
akan berkata-kata. Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pokok, maka batu dan pokok itu akan berkata-kata, iaitu, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, mari bunuhnya. Kecuali, kata Nabi SAW, yang tidak akan berkata-kata, yang akan diam. Walaupun Yahudi bersembunyi di belakangnya, hanya satu pokok yang tidak akan berkata-kata. Kata Nabi SAW, pokok itu ialah pohon Gharqad. Pohon Gharqad. Ghin, Ra, Qaf, Dal. Pohon Gharqad. Dia diam. Sebab dia, kata Nabi SAW, sebab dia adalah pohon Yahudi. Justru kita melihat orang Zionis Yahudi sekarang begitu banyak menanam pohon Gharqad. Entah mengapa. Mereka percaya pada hadis ni kah? Begitu banyak ditanam pohon Gharqad di tanah milik orang-orang Zionis Yahudi ini di bumi Israel. Maka itu yang pasti berlaku. Sebab itu kita tahu ya akan ramai mati, memang benar mati syahid, tapi mereka tidak akan hancur, tidak akan musnah. Yang pasti hancur musnah akhirnya puak-puak Yahudi. Dan hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kuat. Itu keyakinan kita. Dan apa yang berlaku sekarang menggambarkan tentang apa yang akan berlaku kemudian dan apa yang akan terjadi kemudian dalam bentuk kemenangan untuk mengalahkan puak-puak Yahudi yang terkutuk ini, insya-Allah. Maka terus kita berdoa untuk mereka. Jangan lupa salurkan apa-apa bentuk kewangan yang boleh kita salurkan kepada mereka.